kaum Khawarij. Khawarij maksudnya orang-orang yang keluar, lari daripada kelompok, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali. Hak tadi Syiah ni berlebih-lebihan mendukung Sayyidina Ali, sehingga ada di antara kelompok, ada sebahagian mereka itu sampai mempertuhankan. Sejarah menyebut di zaman Sayyidina Ali pun sudah ada orang yang mempertuhankan Sayyidina Ali ni, dan Sayyidina Ali telah menghukum bunuh orang-orang ni. Tapi orang-orang ni tak takut mati, tak takut dihukum bunuh. Akhir sekali dibunuh dengan cara dibakar, baru takut. Dibakar baru takut. Jadi kita dilarang membunuh dengan cara bakar. Tapi berlaku tadi tu kerana darurat tertentulah. Jadi bila ada kelompok yang mempertuhankan Sayyidina Ali, dia hukum oleh Sayyidina Ali. Tak kira tak kena mati pun matilah. Tapi bila dia hukum cara bakar ni, mereka takut. Itu menakutkan juga. Jadi berlaku sudah ada pada zaman Sayyidina Ali. Jadi selain daripada Syiah ni, kelompok yang berlawanan dia namanya Khawarij. Jadi mereka ni dari satu segi orang yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali, benci doa lalu, membenci. Bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Siapa begitu? Sahabat besar Nabi, Sayyidina Ali kafir pula. Orang lain tak tahulah, jauh-jauh lagi ni. Firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Ini penyakit ni menyerap masuk dalam masyarakat kita satu ketika dulu tanpa sedar. Yang berpegang pada faham orang melakukan dosa besar atau tidak melaksanakan perintah Allah, kafir. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah kalau dia buat dosa besar, dia berdosa. Dia berdosa. Dulu zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, pernah orang tanya isu ni. Ni zaman Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni dia sahabat kecil. Tapi orang tak sebut sebagai sahabat lah, sebab dia kecil lagi zaman Nabi tu. Maka orang golongkan dia sebagai tabi'in. Dia berguru dengan Sayyidina Ali dan ramai lagi. Huzaifah bin Yaman dan ramai lagi dia belajar. Tapi dia dianggap sebagai antara tokoh sahabat besar. Tokoh besar di kalangan tabi'in, sahabat kecil ni. Jadi zaman dia berlaku fitnah. Maka antara persoalan yang orang tanya dia mengenai orang buat dosa besar ni macam mana? Orang buat dosa besar. Dosa besar ni sama ada dia melaksanakan dosa besar tu, dia buat larangan Allah, atau tidak melaksanakan perintah. Dua-dua dosa besar. Larangan berzina dia buat, dosa besar. Perintah bersolat dia tidak buat dosa besar. Jadi dosa besar ni sama ada buat yang dilarang atau tidak buat benda yang disuruh. Baik, status kedudukannya macam mana? Jadi orang pernah tanya zaman Sayyidina Hasan Al-Basri ni tentang mereka ni macam mana? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, yang bertanya itu adalah Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, yang di kemudian hari menjadi rujukan menjadi imam kepada kelompok Mu'tazilah. Baik, bila orang tanya Sayyidina Hasan Al-Basri kedudukan orang buat dosa besar ni macam mana, maka kata Hasan Al-Basri yang mewakili pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah di kemudian hari, pandangan Hasan Al-Basri ni itulah yang dipegang dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Hasan Al-Basri, orang yang buat dosa besar ni dia mukmin, maksudnya masih lagi dikira kelompok orang yang beriman, tapi dia asi, dia mendurhakai Allah, berdosa. Jadi hukum berdosa ni wajib taubat lah. Itu status dia. Tapi Wasil ni tidak setuju dengan pendapat tu, dengan guru dia tu guru dia.
Masih ni murid dia, tapi murid cergak, akal panjang sikit. Dia tak setuju dengan pandangan guru dia. Lalu apa dia kata? Dia kata, pada aku orang buat dosa besar ni, dia duduk tengah, mukmin pun dok, kafir pun dok. Ni satu pendapat baru timbul fitnah ni. Mukmin pun dok, kafir pun dok atas pagar. Jadi tak tahu. Dalam istilah dipanggil manzilah baina manzilatain. Pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Nak kata imam pun dok, nak kata kafir pun dok. Ini pening. Tapi selain daripada dua pendapat, inilah pendapat Khawarij, tapi bukan dalam peristiwa ni, peristiwa lain. Maka Khawarij, pada pandangan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar ni, tak buat perintah Allah ataupun melaksanakan larangan dia tu, buat perangan dia tu, kafir. Kafir. Jadi pendapat itu dipegang oleh kelompok Khawarij. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila kita tidak dapat melaksanakan perintah, asalkan kita tidak mengingkar. Kalau kita tidak buat, kita ingkar, barulah kafir. Jadi kufur tu kerana ingkar. Bukan kerana tidak melaksanakan, tapi kerana ingkar, menolak, tidak percaya, tidak beriman. Itu kufur kerana sebab itu. Ini sejarah berlaku. Jadi kelompok Khawarij ini, antara fatwanya itu, orang yang melakukan dosa besar, maka statusnya dianggap kafir. Jadi fahaman ini telah tersebar ke seluruh dunia dan masuk dalam masyarakat kita, maka timbullah isu. Ini punca dia. Jadi kalau kita amati teliti, rupanya pendapat ini datang daripada kelompok Khawarij. Ini bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran. Sikit lagi boleh saya mula. Jadi kelompok Khawarij ini berpecah lagi. Dan pecahannya itu sampai 20 kelompok. Syiah 22 dah, tambah 20 pula lagi daripada kelompok Khawarij ini. Dan sekarang di dunia Islam ini ada negara yang sebahagian besar penduduk dia itu berpegang kepada fahamnya. Khawarij ni pun di banyak peringkat. Ada yang melampau sangat, ada yang kurang sikit. Antara yang saya dengar, kalau tak silap lah, tapi saya dia pun kurang pasti, tapi tak apalah saya sebut, Oman itu antara kelompok yang berfaham, sebahagian penduduknya itu berfaham Khawarij, tapi dia agak ni sikit, agak neutral, agak lembut sikit lah. Kalau Khawarij asal kerah, nanti kita sampai bab dia, kita akan tengok watak dia. Bahkan Nabi dalam beberapa riwayat sudah menggambarkan watak-wataknya, sifat-sifatnya tu, dan berlaku apa yang berlaku. Nabi beritahu sifat dia, sifat begini. Bila tengok bahawa sifat-sifat ni memang banyak ada pada kelompok Khawarij ni, nanti kita akan tengok hadis-hadis itu.